Pegawai JAKIM ditempatkan di SKMM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Miza Usni Muhammad dalam berita tengah malam. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM akan menempatkan seorang pegawai hal ehwal agama Islam di Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM bagi memantau hantaran berkaitan ajaran sesat di media sosial. Saya percaya dan saya ingat insya-Allah dengan adanya dua orang pegawai di situ, jadi memudahkan untuk pihak SKMM untuk membuat rujukan dan membuat keputusan yang segera, sebab harapan kita bila mana ada video-video macam ni dimuat naik yang melibatkan ajaran sesat, jadi dengan adanya pakar rujuk di situ tu, jadi dia orang ni akan bertindak segera sama ada nak menurunkan ke, nak membatalkan ke ataupun nak delete ke, tindakan tersebut dapat dibuat dengan segera sebelum dia tular. Beliau mengulas video tular menghina Nabi Muhammad dengan mengatakan baginda adalah Allah. Muhammad Naim berkata Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-117 yang bersidang pada 25 hingga 29 Ogos 2020 memutuskan fahaman Sirhaq sebagai sesat dan menyeleweng daripada ajaran Islam berdasarkan akidah Ahli Sunnah wal Jemaah. 2,505 pelbagai barangan tiruan dianggarkan bernilai RM250,000 dirampas dalam operasi Ops Putra 3.0 Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kuala Lumpur. Operasi pada Selasa lalu di Jalan Petaling itu turut menahan 2 lelaki dan seorang wanita tempatan hasil resikan selama 2 minggu. 9 premis diperiksa membabitkan 6 gerai dan 3 kedai serta stor disyaki menyimpan barangan tiruan seperti jam, beg tangan, dompet, gelang dan cincin berjenama. Jadi berdasarkan maklumat yang telah diperolehi juga, barangan ini diperolehi daripada negara asing, bukan dibuat di Malaysia, dan kesemua stok ini ditumpukan kepada pelancong yang datang ke Petaling Street. Dan barang yang disita ini juga adalah barang tiruan yang berkualiti tinggi. Harga jualan kita dapati bermula daripada RM400 sehingga RM4,000 seunit. Kes disiasat mengikut Akta Cap Dagangan 2019. Insiden kapal kargo karam di perairan Sembuyau Sarawak, pasukan mencari dan menyelamat SAR akan melancarkan operasi pengapungan sebagai langkah takhir. Pengarah Maritim Negeri Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Laksmana Pertama Maritim Zain Azman Mat Yunus berkata ia memandangkan tiada sebarang penemuan signifikan setakat ini. Dan pihaknya masih mencari badan swasta yang mempunyai kemampuan dan kepakaran bagi menjalankan operasi sedemikian. Ia merupakan operasi pertama seumpamanya di Sarawak melibatkan kapal sepanjang 56 meter. Dalam 4 ke 5 hari juga, sebab penyelam tu perlu menyelam mengenal pasti poin-poin untuk membuat underwater welding. Kena buat poin untuk diikat dengan wire stroke di bahagian-bahagian yang bersesuaian. Kemudiannya disambungkan dengan kren. Kemudian kren tersebut akan menarik secara perlahan kapal tersebut. So, proses kerja-kerja ini berisiko. 8 mangsa yang masih hilang ialah 3 warga tempatan, 4 warga Myanmar dan seorang warga Indonesia. Operasi hari kedua melibatkan 90 anggota dari 5 agensi dengan pencarian meliputi kawasan seluas 373 batu nautika persegi. 56 warga negara Indonesia yang dipercayai terlibat dalam 2 kes penyeludupan manusia di Pangkor dan Segari ditahan. Ketua Polis Daerah Manjung ACP Muhammad Nordin Abdullah berkata turut ditahan 3 lelaki tempatan dan beliau berkata 10 suspek terlibat bagi kes di Pangkor manakala 2 suspek lagi bagi kes di Segari. Kes disiasat di bawah Seksyen 26A Atipsum 2007 dengan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda. Kesemua suspek bagi kedua-dua kes akan dituduh di Mahkamah Session Ipoh 25 Julai ini.
Sebanyak 8,500 premis berisiko kebakaran telah pun dipasang penggera automatik. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Dato' Abdul Wahab Mat Yassin berkata ia bagi memastikan pihak bomba dapat bertindak dengan cepat sekiranya berlaku kebakaran. Ini satu sistem yang dapat memberi input awal lah kepada Jabatan Bomba sekiranya berlaku mana-mana insiden yang telah dipasang. Dia tidak semua bangunan terlibat dengan pemasangan sistem ini, tapi ia ditetapkan kepada semua bangunan designated building, bangunan yang ditetapkan, dan ini tertakluk di dalam undang-undang Akta Bomba lah. Beliau berkata demikian selepas menandatangani kontrak perjanjian Sistem Pengawasan Kebakaran Automatik SPKA di antara JBPM dengan Iskandar Netsna Berhad dalam Majlis Perhimpunan Bulanan bagi bulan Julai 2023 Ibu Pejabat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Putrajaya. Kes rasuah melibatkan bekas Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng. Mahkamah Session diberitahu bahawa wang berjumlah RM2 juta yang didakwa diberi kepada Lim Guan Eng adalah untuk dibayar kepada seorang ahli perniagaan. Pembayaran itu dibuat bagi tujuan mengeratkan hubungan dengan Datuk Seri Najib Razak untuk mendapatkan projek pada masa hadapan. Sesi pendakwaan iaitu bekas pengarah syarikat konsortium Zanis Construction Sdn Bhd CZCSB Ibrahim Syari berkata demikian ketika disoal Peguam Gobind Singh Dio yang mewakili Guan Eng. Ibrahim Sahari berkata perkara itu didedahkan seorang lagi pengarah syarikat CZCSB, Datuk Zarul Ahmad Muhammad Zulkifli pada mesyuarat pengarah selepas menyedari ditipu oleh ahli perniagaan J. Ganaraja yang merupakan orang tengah yang didakwa rapat dengan Datuk Seri Najib. Pada 2019, Ganaraja didakwa di Mahkamah Session Shah Alam atas 3 pertuduhan rasuah RM19 juta melibatkan penipuan menutup kes berkaitan projek terowong Pulau Pinang. Perbicaraan di hadapan Hakim Azura Alwi bersambung 7 Ogos ini. Permohonan Ahli Parlimen Tasik Glugo Datuk Wan Saiful Wanjan untuk mengetepikan tuduhan rasuah berjumlah RM6.9 juta membabitkan projek Jana Wibawa ditolak. Hakim Mahkamah Session Rozina Ayub membuat keputusan selepas mendengar hujahan tambahan kedua-dua pihak. Hakim turut memerintah kes diteruskan dengan tarikh perbicaraan bulan Mac, April dan Mei depan dengan 27 saksi pendakwaan dipanggil memberi keterangan. 29 Mei lalu, Wan Saiful memfailkan permohonan membatalkan 2 pertuduhan dengan alasan pertuduhan yang dikemukakan adalah cacat. Peguam yang mewakilinya, Amir Hamzah Arsad berkata 2 tuduhan rasuah adalah cacat kerana tidak menyatakan tarikh kesalahan dilakukan dengan khusus. Terdahulu, Wan Saiful didakwa meminta suapan daripada Lian Tan Chuan untuk membantu syarikat Nepturis Sdn Bhd mendapatkan projek Central Spine Road, sertik ke persimpangan Lebuh Raya Pantai Timur dengan jumlah keseluruhan RM232 juta. Turut dituduh menerima suapan wang bagi dirinya berjumlah RM6,962,694.54 sebagai upah membantu syarikat Nepturis mendapatkan surat setuju terima bagi projek tersebut. Barisan Nasional BN akan bertanding 108 daripada 245 kerusi pada PRU DUN ke-15 12 Ogos ini. Pengurusinya Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata gabungan parti itu menampilkan 63% calon muka baru dan hanya 18% merupakan penyandang. Manakala 20% terdiri daripada mereka yang pernah bertanding tetapi mereka mahu menawarkan diri semula sebagai bukti bahawa ada kesinambungan muka baru dan muka lama yang berpengalaman untuk mewujudkan suatu kesinambungan di kalangan yang lama dan yang baru. Kita tidak akan pernah melupakan calon-calon wanita.
Alhamdulillah pada kali ini calon-calon wanita cukup ramai. Calon-calon pemuda dan bekas pemuda juga ramai pada kali ini, insya-Allah, dan juga puteri. Majlis Pengumuman Calon Barisan Nasional PRU DUN ke-15 diadakan di Pusat Dagangan Dunia WTC Kuala Lumpur. PN turut menampilkan sebanyak 87% calon yang memiliki kelaikan akademik di peringkat pengajian tinggi. BN menampilkan calon daripada UMNO berikutan parti komponennya MIC dan MCA mengambil keputusan untuk tidak bertanding kali ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail belum menerima notis tuntutan saman daripada Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor atas dakwaan fitnah berhubung dua isu berasingan. Tak ada. Dia kat Kedah, saya kat sini. Saya bezanya saya boleh dihubungi bila-bila masa dan saya tak elak panggilan. Itu je beza dia. Itu je beza. Ya. Jadi tak ada timbul apa-apa, saya pun tak ada apa-apa lagi. Saya pun semalam di Kedah. Ya. Jadi sepanjang hari saya ada di Kedah. Hari ini di sini, malam ni ada di Kedah lagi. Jadi saya boleh didekati dengan mudah. Saya tak payah didekati pukul 3 pagi kalau saya lah, tak ada masalah. Beliau yang juga merupakan Setiausaha Agong Parti Keadilan Rakyat PKR mengulas perkara itu kepada media selepas menyempurnakan Majlis Sambutan Hari Immigration 2023 di Putrajaya. Surat tuntutan itu berkaitan dakwaan Datuk Seri Saifuddin bahawa beliau mencuri unsur nadir bumi REE di Kedah dan menuduhnya menggunakan peruntukan Sistem Maklumat Rekod-Rekod Jalan Raya Malaysia MARIS sebanyak 1.6 bilion ringgit untuk tujuan lain. Sementara itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menyifatkan kenyataan Datuk Seri Hamzah Zainuddin kononnya beliau pernah meminta membatalkan pemilihan PKR pada 2022 sebagai kenyataan politik semata-mata. Apa dia isu utama dia? Sesat Agong menjawab surat tunjuk sebab ROS. Surat tunjuk sebab itu jika gagal dijawab dalam tempoh 2 minggu, Parti Keadilan akan dibatalkan. Jadi menjawab itu dengan sendirinya menunjukkan bahawa Parti Keadilan itu terus hiduplah. Ya, apa-apa kenyataan itu saya anggap kenyataan politik lah. Datuk Seri Saifuddin menjelaskan sering bertemu Datuk Seri Hamzah atas kapasiti pengerusi bersama jawatankuasa antara kerajaan dan pembangkang ketika kerajaan di bawah pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Bertemu kembali. Perdana Menteri memuji resolusi oleh Majlis Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNHRC susulan insiden pembakaran Al-Quran di luar masjid di Stockholm ketika sambutan Aidiladha, sebarang bentuk provokasi dan demonstrasi yang boleh mencetuskan kebencian sejagat khususnya berhubung kait agama perlu ditangani secara rasional dan toleransi. UNHRC telah menerima pakai satu resolusi membendung kebencian terhadap agama yang mencetuskan hasutan untuk mendiskriminasi permusuhan atau keganasan pada 12 Julai. Daripada 47 anggota majlis, 28 negara mengundi menyokong resolusi tersebut termasuk Malaysia, 12 menentang dan 7 berkecuali. Bagaimanapun, Datuk Seri Anwar kecewa apabila setiap langkah progresif yang diambil bagi menentang Islamofobia terdapat pula kebencian dalam kalangan mereka yang berselindung di sebalik hak kebebasan bersuara seperti yang ditunjukkan negara anggota yang menentangnya. Tanggapan ekstremis tentang kebebasan sangat merugikan masyarakat, malah boleh membawa kepada pelanggaran hak individu untuk hidup dengan jaminan keselamatan yang baik. Malah Islamofobia adalah racun yang bukan hanya mengancam umat Islam seluruh dunia tetapi juga negara barat.
Malaysia dan Vietnam perlu terus bekerjasama serta berkongsi kepakaran dalam bidang yang dikuasai sekaligus mendapat manfaat bersama. Dan jelas Perdana Menteri ini memandangkan ekonomi serta pembangunan negara itu mampu berkembang pesat dalam tempoh singkat. Dia boleh meningkat maju dalam masa singkat sebagai kekuatan ekonomi yang menggerunkan, menakjubkan dalam masa singkat. Dan di antara negara membangun dan berkembang yang paling berjaya di dunia. Ini maknanya tata kelola itu diutamakan, membersihkan negara daripada pengaruh-pengaruh yang boleh melemahkan sendi negara itu. Berhubung hasil lawatan, Perdana Menteri berkata ia disifatkan berjaya selain memperkukuhkan lagi hubungan kedua-dua negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar hari ini menerima kunjungan hormat dari Mufti Besar India Al-Alamah Syekh Abu Bakar Ahmad dan Ulama Al-Azhar Mesir Al-Alamah Syekh Dr. Usama Said Al-Azhari di pejabatnya di Putrajaya. Kunjungan hormat tersebut adalah sebagai satu usaha mewujudkan kerjasama dalam bidang pendidikan terutama kajian ilmu Islam dan hadis. Kedua-dua ulama besar ini hadir membuat kunjungan di pejabat menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama sebagai satu usaha untuk memperkukuhkan hubungan antara antara kedua-dua negara lah, Mesir dan juga India dan dengan kerajaan Malaysia, khususnya dalam konteks pendidikan. Beberapa sesi majlis ilmu termasuk seminar penghayatan Sahih Al-Bukhari di Putrajaya esok yang dijangka turut dihadiri oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Masyarakat Malaysia diharap memperoleh manfaat daripada kehadiran kedua ulama besar ini. Program Jualan Rahmah bergerak menerusi pendekatan kedai cari rakyat akan diperluas dan diperbanyakkan ke kawasan pedalaman dan ia selepas Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN mendapat tawaran daripada pengusaha lori dan van yang menawarkan perkhidmatan secara percuma untuk membawa barangan jualan rahmah ke kawasan terbabit. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata program tersebut mendapat sambutan amat menggalakkan daripada orang ramai bagi meningkatkan lagi keberkesanan membantu rakyat dengan cara lebih bersasar. Jumlah pengangkutan perlu ditambah. Kita sedang meningkatkan libat urus dengan rakan-rakan kita yang terlibat dalam bidang pengangkutan. Dan nampaknya libat urus ini penting untuk kita pastikan lebih banyak destinasi dapat kita sampai dengan pendekatan jualan kedai cari rakyat ini. Beliau bercakap kepada pemberita selepas menghadiri program Jelajah Jualan Rahmah peringkat negeri Kedah di tapak Pesta Convocation Universiti Utara Malaysia UUM di Sintok, Kedah. Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI digesa memainkan peranan signifikan menawarkan kursus pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET tahap tinggi bagi melahirkan lebih ramai pendidik dalam bidang itu. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Khalid Nordin berkata UPSI dilihat mampu melaksanakan tugas itu sebagai institusi pengajian tinggi IPT yang menyediakan kursus pendidikan. UPSI boleh memainkan peranan pertama untuk membekalkan guru-guru yang diperlukan dalam bidang TVET. Jadi tidak heranlah bahawa pada hari ini UPSI juga turut menawarkan program-program yang ada kaitan dengan TVET supaya pada akhirnya bekalan guru untuk TVET juga datangnya daripada UPSI. Antara bidang TVET tahap tinggi yang boleh diteroka adalah kecerdasan buatan AI. UPSI juga berkeupayaan menyediakan kurikulum serta subjek yang menggunakan pengalaman digital.
Tahap kesedaran masyarakat orang asli terhadap kepentingan pendidikan kini semakin meningkat dan ini berdasarkan peningkatan jumlah pelajar orang asli yang sedang mengikuti pengajian di institusi pengajian tinggi dalam pelbagai jurusan. Tahun lalu, 7 orang pelajar orang asli berjaya melanjutkan pengajian ke luar negara menerusi program ijazah luar negara yang dilaksanakan sejak 2010. 93 orang pelajar orang asli kini sedang menuntut di institusi pengajian tinggi di United Kingdom, Rusia, Amerika Syarikat, Australia, Perancis dan Korea. Kerajaan menyediakan pelbagai platform. Selain daripada yang masuk pada institusi pengajian tinggi arus perdana ni, kita juga menyediakan saluran TVET, Technical Vocational, dan di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah saja kita ada lebih daripada 260 institusi TVET yang menyediakan pelbagai program, dan mereka juga berpeluang selepas ini untuk meningkat ke peringkat pengajian yang tinggi lah, sampai ke peringkat PhD sekalipun. Datuk Ramlan memberitahu media selepas menyampaikan anugerah kepada 123 pelajar orang asli dalam Majlis Anugerah Murid Cemerlang Jakwa tahun 2022. Saya nak jadi contoh untuk adik-adik saya dan juga saya nak ubahlah kehidupan mak dan ayah saya dan juga kehidupan saya sendiri. Ya, ini juga membuktikan orang asli juga boleh berjaya dan orang asli ni sama juga seperti manusia yang lain. Sebab Tuhan pun tak mendarjahkan siapa dan orang asli ni banyak dapat bantuan kalau nak berjaya. Perbincangan lebih terperinci akan dilakukan bersama JKR berhubung kesesuaian penggunaan tangki pam tanda seramik di sekolah. Esko Pendidikan, Pengajian Tinggi, Belia dan Sukan Perak, Khairuddin Abu Hanifah berkata ini kerana perkara tersebut melibatkan aspek teknikal. Jelas beliau, keutamaan perlu sentiasa diberikan kepada keselamatan murid ketika berada di sekolah. Kalau tandas tu rasanya agak tak sesuai menggunakan seramik, mungkin dia mencadangkan menggunakan plastik dan sebagainya. Tetapi bergantung pada penilaian oleh Jabatan Teknikal. Sebab Jabatan Teknikal yang lebih arif berkaitan dengan kesesuaian penggunaan tandas seramik ataupun plastik itu. Beliau berkata demikian sebagai mengulas mengenai kewajaran penggunaan tangki pam tanda seramik di sekolah susulan insiden murid tahun 3 ditimpa pam jenis itu Selasa lalu. RM200 juta diperuntuk bagi membaik pulih kediaman warga Angkatan Tentera Malaysia ATM di seluruh negara. Dana tambahan itu merupakan bukti keprihatinan kerajaan terhadap kebajikan warga ATM untuk kesejahteraan anggota dan keluarga mereka terpelihara. Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Effendi Buang menerusi kenyataannya menyambut baik keputusan kerajaan meluluskan dana tambahan tersebut. Ini bagi memastikan kerja pembaikan dan penyelenggaraan keseluruhan Rumah Keluarga Angkatan Tentera RKAT dapat dilaksanakan dengan sempurna. Pemerkasaan aspek kebajikan juga selari dengan Perintah Ulung Panglima Angkatan Tentera yang digariskan melalui teras keutamaan kedua iaitu memperkasa warga ATM yang cemerlang. Ia memperlengkapkan serta membangunkan modal insan angkatan masa hadapan seperti yang dinyatakan dalam Kertas Putih Pertahanan. Jangan lupa saksikan saya Amanatan dalam H-Click 22 dan 23 Julai di TV1 dan saluran berita RTM. RTM, teman setia anda. Menjelang aksi final Piala FA antara penyandang juara Johor Darul Takzim JDT dan KL City FC di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri Johor esok. Kedua-dua pasukan tampak bersedia menampilkan aksi terbaik walaupun berkelebihan sedikit berpihak kepada tuan rumah JDT. Ketua Jurulatih JDT Esteban Sulari tetap berwaspada dengan kemampuan KL City melakar kejutan walaupun cemerlang membelasah pasukan itu 6-1 awal bulan ini. It's not about worries. I think it's about being careful enough to know which are the weapons that KL have to try to harm us.
But this is, like I told you before, it's a part of our strategy and our idea that we have been building from before, not today, not this week. We are working on this since we started preparation, and we look forward to keep improving. We have to be ready, like I told you, because KL have quality players, especially up front. So we respect that. Sementara itu, Ketua Jurulatih KL City, Boyan Hodak berharap status sebagai pasukan underdog akan membantu mengurangkan tekanan anak buahnya menghadapi asakan JDT. JDT this year never lost, they never drop any point in the league. They have good squad, probably strongest in the last few years. Everybody expects they will win, so there is no pressure on us. We come to final, we will try to give our best, we will try to play good game and hopefully get positive result. Boyan yakin kembalinya Giancarlo Gallifuco yang cedera sebelum ini akan membantu memperkuat barisan pertahanan. Sementara itu, Kapten kedua-dua pasukan yakin perancangan taktikal di rangka jurulatih mampu membantu mereka menjulang gelaran musim ini. We've been working on that. We've been talking as well with the defenders and the coach and staff. We want to take the control. Also, I think for Kuala Lumpur, one of the strengths is the counter-attack and the set pieces. So it's very important our rest defense and also the concentration and focus on set pieces. So yeah, we will try to do that. As the coach said as well, we are really focused and well prepared to play, to protect our style. We prepare well, and we are ready to come here and fight for the title. As coach said, it's not going to be easy, but we are professional. We need to deliver our best on the pitch, and again, against all the odds, we need to go there and try to fight until the end. Maybe, as coach say, if we play our best and a little bit of luck, we can surprise them and get the title again. Perkembangan sukan melibatkan program Road to Goal RTG. Prestasi dan kemajuan atlet dalam RTG akan dinilai semula bagi menentukan kedudukan mereka dalam program tersebut pada September ini. Menurut Menteri Belia dan Sukan Hanayo, mesyuarat jawatankuasa penilaian program itu akan membincangkan prestasi atlet memandangkan proses kelayakan Olimpik Paris 2024 masih berjalan untuk badminton dan acara terjun. Dalam masa sama, beliau tetap menaruh keyakinan pemain badminton negara Lee Zijia dan Ratu Terjun Datuk Pandalela Rinong akan bangkit merebut tiket kesukan Olimpik Paris 2024. Mereka masih ada peluang untuk proses kelayakan dalam Olimpik lah. Buat masa ini, semua yang telah dipilih dalam Road to Goal kekal sehingga review bulan September. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Dengan itu, Assalamualaikum dan selamat malam. Terlepas dari siaran